إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آله الكرام وأصحابه الله رسول صاحب هذا الكتاب له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعلم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا علم خلقنا بخلوق علم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا النور المسلم الساد بنوره وعلى آله كل حد ونفس وسعه علمك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali kitab Tanbihul Khafilin pada tajuk mengabaikan dunia atau menolaknya. Surat 323. Tak salah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ditanya, mengapa Allah menjadikan engkau Khalilullah? Mengapa Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah ataupun pendamping Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi Ibrahim, kerana tiga macam. Pertama, tiada aku disuruh memilih dua macam, melainkan saya pilih yang untuk Allah dari yang lain. Nabi Ibrahim lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita lihat bagaimana apa sahaja ujian yang Allah berikan Nabi Ibrahim, kebanyakan ujiannya semua berwaik tuan. Pertama, ujian dicampakkan ke dalam api sebab memilih Allah. Ujian untuk dia menyembelih anak Nabi Ismail pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, saya tidak pernah risau hati. Saya tidak pernah risau hati terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezeki. Maknanya Nabi Ibrahim tidak pernah risau tentang rezeki. Dia pasti mesti ada rezeki pada setiap bahagian yang dia buat. Itu sebab Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan anaknya dan bininya, iaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail di kota Mekah. Di Mekah ketika itu, Mekah hanyalah padang pasir yang kering kontak. Tak ada padang pasir menara. Mekah ni tak ada padang pasir menara tuan. Dia penuh dengan batu-batu yang tajam di lembah. Di lembah. Jadi mana Nabi Ibrahim sanggup tinggalkan anaknya dan juga isterinya di tempat yang tak ada orang, yang tak ada pokok, yang tak ada air. Tapi Nabi Ibrahim menyerahkan anak dan bininya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tahu, Allah tidak akan mensia-siakan anak dan isterinya. Itu sebab ketika mana Siti Hajar mencari air untuk anak Nabi Ismail, tiba-tiba muncul air daripada tanah kan, iaitu air Zam-Zam. Itu kelebihan. Itu mana dia punya
tinggilah himmah Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap rezeki. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, tidak pernah makan siang atau malam melainkan bersama tamu. Ibrahim takkan makan melainkan bersama tetamu. Sebab Ibrahim pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana seorang Nasrani datang rumah Nabi Ibrahim bukan Nasrani tuan, maksud tak wujud lagi agama Kristian. Seorang mana penyembah berhala ke tak tahu, dia singgah ke rumah Nabi Ibrahim AS minta sepotong roti untuk dia makan. Maka telah bukan dihalau lah, mana tak diendahkan oleh Nabi Ibrahim AS, sebab dia tahu orang ni penyembah berhala. Maka ketika orang tu pergi tuan-tuan, tiba datang Jibril. Jibril kata, Allah tegurmu ya Ibrahim, kenapa nak menghalau orang yang minta rezeki, minta serakah ke kau, sedangkan Allah tak pernah menghalang untuk berrezeki kepada orang-orang kafir. Maka Ibrahim pun pergi cari balik orang tamu dia tadi, ajak dia ke rumah makan sama. Sejak dari itu Nabi Ibrahim tak pernah makan seseorang. Dia akan pergi walaupun jauh, tetap dia akan cari tamu untuk datang rumah dia, makan bersama-sama dengan dia. Siapa tuan? Orang tu mungkin orang baik, tamu itu kan. Hari ni tuan kau ajak tamu, bodoh ramai tu tangan. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam, kenapa ia digelar dengan Khalilullah, itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim berkata, kehidupan hati, hidupnya hati itu. Seorang hakim maksudnya ahli hikmah, telah berkata, hidupnya hati itu dengan 4 perkara, dengan 4 macam. Hati kita ni hidup tuan dengan 4 macam. Pertama, ilmu. Ilmu itulah yang akan menunjuk kita perkara yang baik dan yang buruk. Dan redha, dan sifat qanaah, dan sifat zuhud. Maka ilmu iaitu yang menimbulkan redha. Redha tu daripada ilmu yang kita belajar. Yang kita belajar ilmu tentang sifat redha, maka dia akan apabila datang sesuatu perkara tuan, ujian, maka hati itu akan redha menerima ujian tersebut. Datang suatu kesusahan daripada dunia, maka dia redha dengan kesusahan tersebut. Datang penyakit ke apalah, bertipu-tipu tuan, mula sakit jantung, itu apa tuan? Mula kena stroke, minus stroke, tu kena pula jantung, tu kena lah mata. Bertipu-tipu, redha dan tuan. Moga Allah ganti dengan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin dosa banyak tuan, tu Allah timbulkan ujian yang bermacam-macam kan. Maka ilmu iaitu yang menimbulkan redha, dan redha menyampaikan kepada qanaah, yakni cukup. Kita rasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada cukup. Tak perlu nak tambah-tambah lah. Sebab apa? Cukuplah makan kan. Banyak mana nak makan ni kan. Jadi bila sifat qanaah tu ada tuan, kita tidak akan tamak dengan apa yang ada pada tangan orang lain. Tengok orang pakai kereta baru, kita pun nak pakai kereta baru. Tamak tu. Orang pun tukar sofa baru, kita pun sibuk nak suka sofa baru. Orang pakai nak rumah baru, kita pun nak jual rumah baru. Kan macam tu tak? Mana apa yang ada okey orang, kita pun nak. Itu tamak tu. Tengok cukup. Datangkan qanaah dalam diri kita agar apa? Kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan qanaah menyampaikan kepada zuhud. Zuhud berarti meremehkan dunia ataupun tidak rakus kepada dunia. Zuhud. Penting zuhud ni.
Bukan makna zuhud tuan-tuan kita tinggal dunia, tak. Kerana orang salah tentang kita zuhud ni. Oh, bila zuhud pakai baju cepat jamping, pakai seluar lusuh, pakai baju lusuh, campak TV. Kan dulu zaman dulu Arkam, bila Arkam turun, bila apa? Arkam kau ingat tu. Bila Arkam bila naik kan, ramai orang jual Arkam, ramai nak tinggalkan dunia. Zuhud lagi TV dicampak, semua dicampak. Itu kan tu kan zuhud nama tu, tu bodoh nama. Zuhud ni apa? Kita ambil dunia ini sekadar apa yang kita perlukan. Walaupun kita kaya, tapi kekayaan kita gunakan, kekayaan kita gunakan untuk jalan Islam, untuk membantu orang-orang yang susah, macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kalau hari ini hidup tuan-tuan, dia umpama billionaire. Lebih ni trilion kok, banyaklah trilion kok duit. Habis semua hartanya digunakan untuk jalan Islam. Dia hanya ambil sedikit saja untuk kegunaan dia. Kau ambil pun untuk Allah. Beli kuda yang baik untuk berjihad pada jalan Allah. Beli baju yang elok untuk beribadah pada jalan Allah. Bukan nak pergi mogah, tak. Guna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. Dan zuhud ada 3 tingkat. Pertama, mengenal dunia dan meninggalkannya. Mana dunia? Ambil dunia sekadarnya. Letak dunia di tangannya. Bukan di hati. Bila kita letakkan dunia ke hati, tuan-tuan, kita cala bongih kita. Kalau salah ya, bukannya rosak pun. Kan bongih kita. Terlanggarlah pintu orang kita bongih kita. Sanggup bertumbuk. Jatuhlah kira. Itu sebab letak dunia ke hati kita. Kalau letak ke tangan, tak ada kesara. Tak apa sikit je lah. Jangan saya kono main tuan. Ada orang tua lah. Saya pakai dekat masjid Sendeng tu. Sendeng. Kan tiba-tiba orang tua tu mengundur, terlantung kereta saya. Apa nak buat ni? Dah kemek lah ni. Kita dah kemek. Ni banyak belanja ni. Kembang tu apa lah cik. Tapi saya baiki lah sendiri cik. Orang tua kan. Apalah. Wallah lah kan. Kedua ibadah kepada Allah dengan adab. Mana kita beradab bila beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa namanya? Kita melaksanakan ibadah itu dengan sempurna, bukan dengan ropoh gapah. Berpakaian pun dengan sempurna. Ini tak jumpa Allah tak beradab, pakai sindet tuan-tuan kan, yang ke rumah lah. Dia tak lah sindet dia pakai, tak pun tak baju pakai kain ni. Tak adab tu. Bila keluar kita jumpa makwa kita, jumpa orang besar, handal baju kita, lawan yang nama wangi-wangi. Tapi jumpa Allah dalam keadaan yang amat selekeh, tak beradab. Maknanya kita kena beradab bila bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, rindu kepada akhirat dan berusaha mencapainya. Kita kena ada rasa rindu kepada akhirat. Sebab akhir matlamat kita adalah akhirat, tak ada tempat lain dah. Itulah akhir kita. Lepas alam barzakh, alam akhirat yang akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk mencapai akan rindu kita kepada akhirat. Jadi cara untuk mencapai rindu kita kepada akhirat dengan cara kita banyakkan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tinggalkan dunia, cari akhirat. Macam Imam Abu Hanifah. Ada ulama menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tuan-tuan, dia menggunakan wuduk pada waktu subuh yang diambil ketika waktu Isya. Bayangkanlah. Subuh kan, subuh nanti dia akan gunakan
wuduk dia ketika diambil pada waktu Isyak. Maksudnya tak ada kencing malam dah. Mana dia tak tidur malam. Kau tidur pun mungkin tidur dalam keadaan yang duduk. Berduduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebab rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah impian kebanyakan para auliya-illahi salihin. Bila mereka meninggal, mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam saya Nabi Bilal, bila ditanya oleh anaknya, tak rasa sedih ke bahagia nak meninggal ni? Tak ada sedih. Sebab apa? Kekasih akan bertemu dengan kekasih. Dia tahu kekasih akan bertemu dengan kekasih. Sebab dia nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Nabi Bilal ketika akhir hayat. Baik. Yahya bin Mu'az berkata, Hikmah itu turun dari langit masuk ke dalam semua hati. Kecuali hati yang ada 4 macam. Hikmah. Mana hikmah Allah itu akan turun ke bumi, masuk ke dalam setiap hati manusia. Kecuali Empek-tempek dia dikatakan hikmah itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati macam ni. Yang pertama, yang condong kepada dunia, maksudnya yang cinta ke dunia. Dipoluk di dunia tu. Yang halal ko, yang haram ko, dirembat semua kan. Dia tak kira. Ini yang pertama. Ini orang macam ni, hikmah tu takkan masuk. Yang kedua, dan risau untuk esok hari. Maksudnya, dan risau maksudnya dia risau adakah rezeki dia esok hari. Risau. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok, ini besok ni, dah risau dah. Besok apa-apa nak makan ni. Apa nak macam ni? Apa channel macam tu tak. Jangan risau. Esoknya cerita jangan risau tuan. Risau sekarang. Risau sekarang. Sebab kematian itu bila-bila masa akan berlaku. Risau sekarang. Buat apa yang ada sekarang. Jangan buat besok. Buat sekarang. Ibadah buat sekarang. Nak sedekah buat sekarang. Buat semua sekarang. Jangan tunggu, jangan bertangguh. Tentu juga rezeki. Jangan risau pasal rezeki. Itu rezeki itu adalah apa? Allah punya, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak memberi rezeki. Dan hasad kepada saudara. Maksudnya tak apa? Hasad lah, dengki lah. Ada sifat dengki kepada sahabat-sahabat dia. Dan ingin kepada pangkat dan kedudukan. Ini semua cinta. Sebab cinta kepada dunia menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak baik kepada manusia. Sanggup hasad, sanggup pijak kawan untuk naik pangkat dan sebagainya. Yahya bin Mu'iz juga berkata, seorang yang sempurna akal, iaitu yang berbuat 3 perkara. Pertama, meninggalkan dunia sebelum ditinggalkannya. Maksudnya dia tinggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan ke dunia. Mana itu maksudnya? Bukan maksudnya tinggal habis, tak. Maknanya ambil sekadar dia. Bukan untuk sampai poluk dunia tu. Berpayah nak lapihkan dunia. Kedua, dan membangun kubur sebelum dimasukkannya. Apa maksud kubur? Maksudnya dan bangunkan kubur sebelum. Maksudnya kita dah sediakan amal-amal kita sebelum kita dimasukkan ke dalam lubang kubur tuan. Mana dah ada. Mana taklah besok bila meninggal kita taklah menangis. Sebab apa? Kita banyak menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga,
dan mengerjakan apa yang diradai Allah sebelum menghadap kepadanya. Apa yang Allah redha tuan? Buatlah segala perintah Allah dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita mengharap redha Allah. Kita solat kan, kita sedekah, kita puasa, kita zakat tuan-tuan. Ibadah yang kita buat ini takkan Allah tak nak tuan-tuan. Tetapi kita buat apa? Kita buat sebab untuk menggapai rahmat dan redha Allah terhadap kita. Bila Allah redha tuan-tuan, bila Allah rahmat tuan-tuan, insya-Allah kita selamat dunia dan juga akhirat. Itu yang perlu kita cari dan kita kejar dalam kita hidup di dunia ni, bukan kejar pangkat dan sebagainya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, siapa yang menghimpunkan 6 macam, maka bererti telah benar-benar berusaha untuk mendapatkan syurga dan lari dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. 6 macam ni buat, maka orang itu cuba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengenal Allah lalu mentaatinya, dan mengenal syaitan lalu menentangnya. Kenal Allah. Kita kenal Allah, maka kita akan, maka natijah kita kenal Allah, maka kita akan membuat segala apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan kita kenal syaitan, maka kita tidak mudah untuk ikut syaitan. Ini ramai orang kenal syaitan. Betul? Sebut syaitan. Apa? Sebut syaitan orang nak tahu dah. Sebut syaitan orang nak tahu dah. Syaitan memang jahat tu ya. Dia akan hasut manusia untuk buat kejahatan. Tapi dalam kala yang sama, tanpa kita sedari, kita pun buat perkara yang disukai oleh syaitan. Macam buat kan. Apalagi tuan, macam contoh buat benda-benda yang tak berfaedah, macam lebih suka buat baca perkara yang tak berfaedah daripada baca Al-Quran, lebih suka buat daripada berzikir, lebih suka makan daripada berlapar. Itu saja. Mana perkara-perkara itu perkara yang syaitan suka. Tetapi kita tahu. Tapi kenapa kita ikut perkara tersebut? Yang kedua, perkara kedua yang untuk menggapai syurga, mengenal hak lalu mengikutinya, dan mengenal batil lalu menghindarinya. Mengenal akan hak maksudnya kebenaran, lalu kita ikut akan kebenaran tersebut, dan mengenal perkara-perkara yang salah, lalu kita menghindari perkara-perkara salah tersebut. Sampai tuan. 3, mengenal dunia lalu mengabaikannya. Mengenal dunia lalu mengabaikannya, dan mengenal akhirat lalu berusaha untuk mencapainya. Kita kalau dunia ini tempat yang penuh dengan tipu daya, dan kita kena akhirat tempat yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena dunia sebab dunia ini tempat tipu daya, maka kita tinggalkan. Dan kita nak akhirat ni tempat kekal abadi, maka kita kejar. Tapi kenapa ada segelintir orang kan, manusia kan, sanggup untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk
buat perkara-perkara yang lara. Saya kata tak salah. Contoh macam main bola, kan? Main bola, anak-anak kita kadang-kadang main bola daripada pukul 6.30 pun start tuan. Bodoh kan? 6.30 kan nak berhenti pukul 7, setengah jam main, mana syok. Ya. Pukul confirm dia berhenti pukul 7.30, kan nak gitu. Berhenti 7.30, kan? Lepas main bola kan, pergi kena mak pula, minum air dulu. Dah kuah pun nak solat maghrib. Main bola tak ada apa benda yang asalnya benda yang elok dari Allah. Sunnah menjadi perkara yang lara, yang sia-sia. Bahkan kita tinggalkan akhirat, kan? Kita tak ingat akhirat sebab benda yang lara tersebut. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh kita cari, benar mencari akhirat dan meninggalkan dunia. Dan lari daripada api neraka. Amalan-amalan yang pergi ke boleh tuju neraka tu kita tinggalkan. Ja'far As-Sadiq dari Muhammad Al-Baqir, dari Ali Zainal Abidin, dari Husain bin Ali. Ini ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ya Aliyun arba'u hisalin minasyiqa'i jumudul ain wa qasawatul qalbi wa hubbud dunya wa bu'dul amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai Ali, 4 macam tanda celaka. 4 macam tanda celaka. Syiqaq, celaka. Yang benar. Celaka kita tak, kita kalau kita termasuk dalam perkara ni. Pertama, jumudul ain, kering air mata, maksud beku air mata. Jumud tu maksudnya beku. Maksudnya apa maksud jumudul ain? Iaitu orang yang tak mampu menangis kerana dosa dia. Ini celaka ni. Bila dia buat dosa, bila dia buat salah, dia tak mampu nak menangis, bahkan ketawa oleh. Buat zina ketawa oleh, mencuri ketawa oleh, mengumpat ketawa oleh, buat perkara dosa besar ketawa. Macam ni celaka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Nabi kata orang yang tak mampu untuk menangis terhadap dosa-dosa dia, itu orang yang celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, keras hati. Keras hati. Orang yang keras hati sehingga tak mampu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, untuk berzikir dan sebagainya. Ini orang korek hati, tuan-tuan. Itu sebab hati ni kita kena selalu riyadhah, mana buat latihan. Kita kena basahkan, kita kena ketuk hati ini dengan zikrullah. Zikrullah itu seumpama penukul mengetuk hati kita. Hati kita ini seumpama batu. Batu korek, kono kotuk, kono siram dengan air, kono air lah kan melokok kan air. Mana kena dibasahi hati kita ini dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan sedekah, dengan zikrullah, dengan solat, dengan bacaan. Itu sebab benda yang kita buat ini semua ini akan boleh menyebabkan hati kita menjadi lembut, insya-Allah. Kalau tuan-tuan payah untuk buat suatu kebaikan tetapi mudah untuk melakukan kejahatan, ingat, mungkin hati tuan-tuan telah keras.
segeralah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah yang kita nak caci orang, mudah yang kita nak hina orang, tapi susah nak berzikir. Itu ada tanda. Flashback balik, musabah balik. Apa yang kita buat sehingga kita payah untuk buat perkara-perkara yang baik. Itu keras hati. Yang ketiga, perkara yang celaka ialah apa? Cinta dunia. Mana cinta? Cinta dunia ini sampai kita mengambil perkara-perkara yang haram. Yang haram pun kita qabih juga. Ini masalah. Sebab apabila kita, tuan-tuan, hati kita telah dilembutkan oleh Allah, bila kita berdosa, mudah kita menangis, maka insya-Allah kita akan meninggalkan dunia. Kau ambil sekadarnya untuk diri kita. 4, jauh angan-angan ataupun panjang angan-angan. Ini bahaya ni. Panjang angan ni menyebabkan kita banyak melakukan perkara pembaziran. Kita nak kaya, fikir nak kaya. Asyik berangan nak kaya. Kaitak ikan kaya orang. Banyak bona berangan ke kaya menyebabkan kita bazirkan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini kena hati. InsyaAllah. 4 perkara ini iaitu kering air mata, iaitu tak mampu menangis terhadap dosa-dosa yang kita buat. Kedua iaitu keras hati yang payah untuk melakukan kebaikan. Ketiga, cinta dunia sampai kita mengambil perkara-perkara haram. Keempat, panjang angan ataupun berangan tak sudah sehingga kita lupa kepada Allah. Maka 4 perkara ini bukan perkara yang disebut oleh Rasulullah sebagai perkara-perkara yang celaka ataupun tidak baik. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan ma." Maksudnya, andaikan dunia ini di sisi Allah menyamai nilai satu sayap nyamuk. Andai tu kalaulah dunia ni bagi Allah nilai hanya seberat satu sayap nyamuk. Bayanglah, zanon tuan saya. Bukannya buat omeh tu. Satu sayap nyamuk tu nilai ke Allah dunia ni. Itu sebab dunia ni bila dicipta oleh Allah, Allah tak pandang dunia. Sebab Allah tahu dunia ini akan menyebabkan hamba-Nya akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Andai dunia ini di sisi Allah menyamai nilai satu sayap nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau kurang itu, maka kurang daripada borek sayap nyamuk tu, Allah tak akan bagi orang kafir air walaupun seteguk. Tapi sebab nilai dia ke sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah bagilah ke orang kafir. Dengan sifat rahman Allah, Allah berilah air kepada orang kafir. Itu sebab kita kena gapai sifat rahim Allah. Rahim Allah ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang maha pemurah. Ar-Rahman maksudnya pemurah, Ar-Rahim maksudnya penyayang. Ar-Rahman Allah beri kepada seluruh makhluk Allah, termasuk orang kafir. Tapi Ar-Rahim tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman. Orang munafik pun tak dapat sifat rahim Allah.
Kita perlu untuk mencapai akan sifat rahim Allah dengan segala perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dunia ni tak ada apa lagi Allah. Sikit pun tak ada. Aku sebosa kopak nyamuk tuan, bosa mana nyamuk. Mana boleh kita tepuk sekali mana mampu dah kan. Itu maksudnya. Tak nilai, tidak ada, maksudnya tidak ada nilai di sisi Allah akan dunia ni. Syahar bin Hausyab dari Abdurrahman bin Osman berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh pada tempat pembuangan kotoran. Maka melihat ulat bergerak-gerak dalam kotoran. Sampah lah mungkin Rasulullah sembahyang hampir dengan tempat pembuangan sampah. Jadi ada lah kotoran tu kan. Jadi adalah ulat buncit lah kan. Maka Nabi SAW menghentikan untanya menanti orang-orang. Nanti orang lalu lah ya. Lalu bertanya kepada orang ramai, apakah kamu mengetahui bahawa orang-orang di tempat ini jijik terhadap ulat ini? Ada orang lalu, maka Nabi tanya, kau tahu tak ulat ni, orang Tompek ni tak suka, jijik sebab dia buang Jawab mereka, benar ya Rasulullah. Betul ya Allah. Memang mereka tak suka ulat-ulat tu. Kotoran-kotoran tu. Ulat bangkai tu lah kan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi sukhlah 'ala ahliha. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh dunia ini lebih rendah, lebih hina di sisi Allah melebihi dari hinanya ulat terhadap orang-orang yang mempunyai tempat ini. Mana dunia ni lebih hina daripada ulat sampah tu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan maknanya tak ada apa dunia. Sebab kemudian ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan dipanggil oleh seorang perempuan tua yang sudah bongkok 10. Nabi Betaghatiyah. Kemudian Nabi jumpa pula seorang wanita yang amat cantik. Dan Nabi pun Betaghatiyah. Wanita tersebut. Maka bila Nabi tanya, bila mereka lalu, Nabi pun tanya, siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril pun jawab, perempuan tua tadi adalah apa? Usia dunia. Perempuan tua tadi adalah usia dunia yang kamu tinggal sekarang. Mana dah bongkok 10. Dan manakala wanita cantik tadi, itulah seumpama kecantikan dunia yang hanya sementara. Mengongak ya gitu. Asal luar nampak cantik, hakikatnya adalah apa? Adalah buruk dan sudah tua dunia. Inilah yang dikojar oleh orang ramai. Koja dunia ni, koja-koja yang mau dipolok betul-betul. Sedangkan dunia ini tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin dan kubur bagaikan bentengnya. Dunia ni kiam mukmin seumpama seperti penjara, dan kubur itu bentengnya. Dan syurga tempat tinggalnya.
Dan dunia ini sebagai syurga bagi orang kafir, sedang kubur sebagai penjaranya, dan mereka tempat, dan neraka tempat tinggal. Itu beza. Dunia ni kira orang mukmin penjara. Sebab kita di mana banyak ujian, rintangan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Banyak benda yang kita kena tahan di dunia ni. Itu maksud penjara. Itu maksudnya penjara. Dan bagi orang kafir pula, dunia ni syurga dia. Semua dia kobeh, semua dia ambil. Kemudian kubur tu sebagai benteng, khusun kita, benteng kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Nak buat dosa, ingat kubur sok. Itu maksudnya. Dan kubur juga sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Dan neraka tempat tinggal orang kafir, dan syurga tempat orang mukmin selepas bersabar dengan apa yang mereka hadapi semasa di dunia. Itu sebab orang kafir itu dalam ke dunia ni kaya. Allah kurniakan kekayaan yang banyak. Kalau kita lihat, orang yang paling kaya di dunia ni kebanyakan orang-orang kafir. Orang Islam miskin, diseksa, kadang diuji dengan bermacam-macam usaha, seperti diseksa lah, diporang lah, macam-macam perkara yang berlaku. Kebanyakan semua yang berlaku di negara orang-orang Islam, Allah turunkan ujian. Sebab apa? Ke akhirat besok, orang kafir tak kaya orang tu, semua miskin masuk neraka. Allah ganti apa yang mereka buat kebaikan ke dunia ni, Allah ganti dengan kekayaan kepada mereka. Tapi orang Islam, Allah akan simpan, Allah akan beri apa yang mereka buat itu semasa di akhirat. Moga kita bersabarlah dengan setiap ujian-ujian yang ada kat dunia ini. Anggap ujian ini sebagai rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita redha dan sisa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Semoga Allah kurniakan balasan yang baik kepada setiap kesabaran orang mukmin insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum, ya sami'u al-mazlum, la taj'al fi majlisina syaki wa la mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.